Scoverto Fleet T-shirt first in Malaysia. Baju dengan material jersey microfiber. Sangat-sangatlah sesuai untuk lelaki kacak seperti anda. Harga sangat berpatutan, RM60 untuk lengan pendek dan RM65 untuk lengan panjang. Pre-order akan tamat pada 11 Disember 2020 dan T-shirt hanya ada 300 helai sahaja. Dan sekarang slot untuk booking pun dah tak banyak. Hurry up guys, sementara slot masih ada. Untuk tempahan, korang boleh klik link dekat pin komen. Alright? What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. So, as you know, baru-baru ni IG aku telah dihack oleh seorang warga Turki. Ni dia, muka dia. Dan ni dua akaun dia. So terserahlah kalau korang nak report ke apa. Dan walaupun aku tak berjaya dapat balik IG tu, tapi thanks to you guys yang telah report IG tersebut, sampai hacker tu pun tak dapat IG tu dan telah pun di-ban. Dan special thanks to channel Kaki Godek, my friends dari Cardog community yang banyak tolong aku, bagi tahu apa patut aku buat apa semua. So sebagai tanda terima kasih gang, jom kita bom channel dia supaya dia dapat capai 1000 subscribers. Dan seorang lagi nakama kita yang bernama Hafiz dari channel My Faker Act, yang merupakan salah seorang daripada ahli dalam grup Telegram Scoverto Fleet, yang sanggup bersengkang mata dengan aku malam tu sampai pukul 2 pagi. Dia try untuk dapatkan semula IG aku tu, sampailah finally aku dapat balik IG aku. Tapi disebabkan IG tu dah kena ban, so tak dapatlah juga. Tapi apa-apa pun aku still berterima kasih kat korang sebab report IG tu. Yelah, dalam aku tak sedar mungkin aku ada DM wife aku ke, family aku ke, dan aku ada dedahkan crucial ataupun maklumat private melalui DM kan. So sebab tu aku ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. So ni adalah IG terbaru aku. Aku harap korang dapat bantu aku so that aku dapat balik 10,000 followers aku tu. And insyaAllah lepas ni aku akan lebih berhati-hati. Alright, berbalik kepada perbahasan kita. So sebagaimana yang di request dari grup Telegram Scoverto Fleet, so hari ni kita nak bersembang tentang top 10 strongest vice captain dalam One Piece. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Scoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Scoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikutu Yarudamo. Sebelum kita mulakan perbahasan kita pada kali ini, actually aku nak singgung sikit satu perkara penting yang perlu bear in mind. Untuk istilah captain ni mungkin kita dah tahu, which is it is refer to ketua dalam sesuatu pirate. But untuk naib ketua ni atau penolong ketua ni, kita ada banyak gila definisi. Ada vice captain lah, second division commanders lah, dan right hand man lah. So ada masanya right hand man adalah orang yang sama dengan vice captain, dan ada masanya right hand man, vice captain dan first division commanders ni are totally different person. Okay, as we know, Relic dan Zoro adalah right hand man untuk Luffy dan juga Roger, dan mereka jugalah vice captain untuk Luffy dan juga Roger. Dan Marco adalah first division commanders dan dia jugalah vice captain. Tapi ada juga lanun lain yang orang-orang dia berbeza-beza. Contohnya macam Beast Pirate. Sebagaimana yang kita tahu, Jack sebenarnya adalah right hand man Kaido, tapi kita dapat lihat yang King merupakan vice captain untuk Kaido. Sebab dalam lanun Kaido, diorang menggunakan sistem meritokrasi, yang mana yang kuat akan unggul di atas, dan considering King merupakan pemegang kad tertinggi dalam deck of card selepas Ace, so mungkin King adalah vice captain untuk Beast Pirate. Dan obviously pun kita boleh nampak masa King panggil semua all the Tobiropos dan arahkan diorang untuk cari anak Kaido sebelum ni, dan offer position all star kepada sesiapa dapat melawan dorang lepas jumpa dengan Yamato. Dan masa itu pun Jack dengan Queen pun bersetuju. Dan Perospero adalah right hand man Big Mom, tapi vice captain untuk Big Mom Pirate adalah Katakuri. So pada video ni aku akan gunakan orang yang paling kuat dalam sesuatu pirate crew sebagai vice captain. Alright, dan kalau korang tak setuju atau ada cadangan selain daripada apa yang aku persembahkan dalam carta aku ni, korang boleh komen. Alright,
Di tangga yang ke-10 kita ada Vergo dari Don Quixote Pirates. Yes, I know Vergo merupakan pemegang jawatan Heart atau Corazon dalam Lanun Dofi, dan dalam deck of card sepatutnya Pika lah yang layak digelar Vice Captain. Cuma pada pandangan aku mungkin Vergo lebih sesuai dan layak digelar Vice Captain, sebab pada aku mungkin Heart atau Corazon memegang tampuk kepimpinan paling tinggi selepas Dofi. Sebab tu kita boleh tengok sebelum ni Rocinante yang berada pada position Corazon dan bukan Pika. Alright, Vergo atau nama samaran dia adalah Demon Bamboo atau Buluh Syaitan, adalah merupakan salah seorang dari 4 anggota elit Doflamingo, iaitu Corazon, Virgo, Ace Pika, Club Treble dan Diamond Diamante. Virgo memiliki tabiat buruk masa makan, membuatkan sisa makanan selalu terlekat dekat pipi dia. Sandwich lah, telur mata lah, daging salai lah, dango lah. Dan kekuatan Virgo ni tak perlu dipersoalkan lagi. Dia mampu dengan mudah menewaskan Captain Smoker dan Tashigi. Dia juga berjaya menewaskan Law 2 kali dan mampu untuk menahan serangan counter shock milik Law, yang mana dengan serangan tersebut sebelum ni Law mampu untuk menewaskan The Yeti Cool Brother hanya dengan satu serangan tersebut. Tapi obviously lah sebelum ni pun dia menang dengan Law pasal dia pegang jantung Law kan. Dan semasa pertarungan dengan Sanji, tulang keting Sanji sampai retak. Di tangga ke-9, Captain Bison dari Lanun Blackbeard. Tak adalah Shiryu. Yes, as we know, Blackbeard right hand man adalah Jesus Burgess. Dan uniknya dalam kru Blackbeard ni, 10 orang bawahan dia dipanggil 10 Titanic Captain. Dan Blackbeard digelar sebagai Admiral dalam Lanun dia. Shiryu merupakan Captain dalam kapal kedua kru Blackbeard. Lepas Absalom dibunuh, Shiryu telah mengambil alih buah devil kegemaran Sanji, iaitu Suke no Mi. Kita boleh katakan Shiryu cukup kuat apabila dia sebelum ni telah menjawat jawatan sebagai Ketua Warden dalam penjara Impel Down di Unprenatable Prison. Dan dari segi kekuatan, Shiryu memiliki kekuatan yang setara dengan Magellan, yang mana sebelum ni Luffy hampir-hampir suku maut menentang Magellan. Dan selain dari kekuatan, Shiryu juga dilihat cukup tangkas apabila dia dengan pantas mencantas banduan-banduan yang terdapat dalam Impel Down. Shiryu juga memiliki ketahanan badan yang tinggi apabila dia mampu menahan serangan shockwave dari Sengoku dalam mod Budanya dan berjaya bangun seolah-olah macam tak ada apa-apa je serangan tersebut. Dan dia juga mampu untuk menahan serangan serpihan daripada Gura-Gura no Mi dari Whitebeard. Di tangga yang ke-8 kita ada Jinbei, bekas Vice Captain dari Sun Pirates. Yes, aku tahu yang Jinbei sekarang adalah milik mutlak kru Mugiwara Pirates sepenuhnya, dan kita pun tahu untuk Sun Pirates lepas Fisher Tiger sebagai Captain, Arlong lah Vice Captainnya. Tapi pada aku orang yang lagi layak dari Arlong adalah Jinbei untuk menyarung jersey sebagai Vice Captain. Sebab lepas kematian Fisher Tiger, Jinbei yang bertanggungjawab untuk mengambil alih tampuk kepimpinan dalam Sun Pirates, sementara Arlong telah menubuhkan lanun dia sendiri. Dan kalau dibezakan dari segi kekuatan pun, kita boleh tengok yang Arlong lebih lemah berbanding dengan Jinbei, dan kedua-dua mereka ini Luffy pernah lawan sebelum time skip pun. So berbanding dengan Vice Captain yang lain, aku tempatkan Jinbei atas daripada Vergo dan Captain Bison adalah disebabkan pengalaman dia, gaya bertarung dia dan ketahanan tubuh badannya. Sebagaimana yang kita tahu, setakat ni hanya Jinbei sahaja yang mampu menyaingi Yonko Big Mom. 2 kali Jinbei mengguling-gulangkan Big Mom, dan masa Soul Focus Big Mom tersebut, Jinbei sikit pun tidak merasai sebarang ketakutan, kegentaran dan kegerunan ke atas Big Mom, membuatkan si janda tersebut tidak dapat menarik roh Jinbei. Dan Jinbei dilihat cukup kuat kerana mampu untuk bertahan hidup setelah dibocorkan tubuh dia oleh si anjing merah magma gunung berapi Akainu. Di tangga yang ke-7 adalah King from the Beast Pirates. So seperti argumen tadi, even Jack dianggap oleh Kaido sebagai his right hand man, namun kita dapat melihat yang carta organisasi Beast Pirates ni diukur dari segi kekuatannya dan ditandakan dengan deck of card King, Queen dan Jack. So obviously, in my point of view, King lebih kuat daripada Queen dan Jack, dan deserve the spot of Vice Captain in Beast Pirates. Setakat hari ini kita belum lagi dapat menyaksikan kekuatan sepenuhnya daripada King ni. Cuma pada pandangan aku, of course King lebih kuat daripada all the Tobiropos. Dan kita boleh tengok even geng-geng Tobiropo ni pun, kru Mugiwara having so much trouble untuk kalahkan dorang dari Ulti sampailah ke Page 1, Sasaki dan sebagainya.
Dan masa serangan King, Sanji hampir-hampir sahaja terbunuh. Dan King dilihat tidak gentar untuk menentang sesiapa pun dari kalangan Tobiropo. Sebab sebagaimana yang kita tahu, kuat physically sahaja tidak mencukupi. So, aku yakin yang King mempunyai tahap Ken Bunshoku Haki yang tinggi dan mampu menyukat kekuatan setiap ahli Tobiropo. So, sebab tu dia berani untuk jadikan position dia sebagai reward kalau mana-mana dari Tobiropo menang melawan dia. Di tangga yang ke-6, Roronoa de Shimotsuki Zoro. Dalam kapal Mugiwara pun kalau kita teliti kan, mungkin korang akan kurang faham atau terwujud persoalan. So, untuk kita lebih faham dalam kapal Thousand Sunny ni, Zoro adalah right hand man Luffy dan juga vice captain kepada Luffy. Tapi untuk first division commander adalah Cavendish. So, dalam Mugiwara Pirates, Zoro adalah right hand man dan vice captain. Tapi dalam Mugiwara Grand Fleets, Cavendish adalah first division commander. So, aku harap korang jelas pasal right hand man, vice captain dan first division commander ni. Pasal ada sesetengah pirate yang guna istilah-istilah yang berlainan. Alright, Zoro. Sebab apa aku letak dia yang ke-6? Disebabkan kemajuan dia hari demi hari dari segi penguasaan pedangnya. Aku rasa kehebatan Zoro dalam menggunakan pedang mungkin sudah sehampir level Dracula Mihawk. Pasal sampai hari ini dah 2 orang dari level World Generation yang telah dikalahkan Zoro dengan mudah. Dan dari segi pedang dia pun kita boleh tengok Zoro ni mampu mengatasi Shiryu, King, bahkan aku rasa Mihawk sendiri. Pasal ketiga-tiga pedang Zoro adalah pada tahap Owazamono, daripada keluarga Owazamono, which is satu tangga di bawah pedang terhebat pada tahap Saijo Owazamono. Cuba bayangkan kalau ketiga-tiga pedang ini bergabung bercantum. Saya tak tahulah nak habang lagu mana. So, kalau korang nak tahu kategori dan jenis-jenis pedang ni, korang boleh klik link kat bawah. Okay? Di tangga yang ke-5, Charlotte Katakuri, Vice Captain untuk Big Mom Pirates. So, untuk kategori ini kita memang tak dapat menafikan lagi tahap mutu keunggulan kekuatan dia. Pasal aliansi Uroge sebelum ni pun tak dapat nak challenge Charlotte Cracker yang mana satu tahap di bawah Katakuri. Dan even Luffy sendiri pun hampir-hampir dikalahkan oleh Katakuri. Pukul ikut tu tak kena, pukul ikut ni tak kena, pukul ikut sana dia yang kena. Penguasaan Ken Bunshoku Katakuri sangat-sangatlah mengancam dan memberikan masalah kepada musuhnya. Belum ditambahkan lagi dengan kekuatan Bunshoku Haki dia, yang mana semasa pertarungan antara Luffy, Haki Katakuri dilihat lebih kuat. Dan pada aku personally, Katakuri mampu untuk mengalahkan King dalam pertarungan 1 versus 1. And I'm sure kalau sebelum ni Luffy terpaksa bertarung dengan Vice Captain sebelum berlawan dengan Captain, mungkin dalam Arc Wano ni Luffy akan straight away get the boss fight against Kaido, the Captain. Sebab mungkin King tidaklah selayaknya lawan untuk Luffy, yang mana menunjukkan kekuatan Katakuri yang lebih besar berbanding King. Di tangga yang ke-4 adalah Marco the Phoenix. Marco merupakan First Division Commander of Whitebeard Pirates dan juga serve as his Vice Captain. Marco memiliki kekuatan buah Devil Fruit yang sangat jarang ditemui, iaitu model Phoenix, yang mana dengan kemampuan tersebut Marco akan mendapat lebih stamina semasa bertarung. Dan ditambahkan lagi dengan kemampuan medical miliknya. Semasa di Marineford, Marco mampu untuk hadap serangan Kizaru secara berdepan, tak payah elak-elak. Sebab keupayaan buah Devil Marco, dia mampu untuk memulihkan luka dia immediately dengan api penyembuhnya. Dan Marco juga dilihat cukup kuat untuk berhadapan dengan ketiga-tiga Admiral semasa di Marineford. Apabila dia mampu menjatuhkan Aokiji, apabila dia mampu menjatuhkan Kizaru, dan even mampu menahan serangan magma Akainu. Dan dalam chapter baru-baru ni pun Marco mampu menahan serangan daripada Big Mom. Dan api Marco bahkan mampu menghanguskan even Prometheus sendiri, iaitu matahari homis milik Big Mom. Di tangga ketiga adalah Vice Captain dari Red Haired Shanks, iaitu Ben Beckman. Alright, sebelum ni ada perbahasan masa Ben Beckman acukan pistol ke arah Kizaru. Kizaru stop moving dan menghentikan serangan. But then sebenarnya dalam manga Kizaru still menyerang. Kat sini menunjukkan seolah-olah Toei Animation
nak menunjukkan kelemahan para Admiral dan Marine. Padahal sebenarnya Marine tidak selemah yang disangka. So aku pun tengoklah balik scene tersebut. Dan ternyata kalau korang tengok chapter 579 muka surat 16, memang Kizaru stop dari menyerang lepas Kizaru tahu yang Backman tengah mengacukan pistol ke arah dia. Tapi dalam chapter 580 muka surat 7, Kizaru still melancarkan serangan. So kat sini sebenarnya bila Backman acukan pistol menyebabkan Kizaru menghentikan serangan dia ke atas Shanks. Dan lepas tu Kizaru still melancarkan serangan, tapi bukan ke arah Shanks, tapi ke arah Polar Tank yang cuba melarikan Luffy, yang mungkin pada masa tu Backman tak tahu pun yang Kizaru menyasarkan serangan kepada siapa. So sebab itulah dia relax tak serang Kizaru. Tapi kalau dia cuba untuk menyerang Shanks, memang dia akan memperolehi ataupun dia akan mendapat. Dan sebagai kesimpulannya, still a win for Backman. Menunjukkan memang Backman ni diakui kekuatannya dan digeruni kehebatannya, menyebabkan Admiral Kizaru sendiri berhenti dari menyerang kapten mereka. Di tangga yang kedua, Vice Captain dan juga Goldie Roger, right hand man, Silver the Dark King Rayleigh. So sebagai seorang yang dijuluki dengan nama Raja, Rayleigh sudah semestinya lah seorang yang handal. Even Gear 4th Luffy pun tak mampu untuk menandingi ketangkasan Rayleigh yang walaupun sudah di mamah usia, dan Rayleigh dilihat dengan mudah mengalahkan Luffy. Rayleigh juga telah dilihat menguasai dengan baik ketiga-tiga haki sehingga dia mampu menghasilkan pelajar yang hebat seperti Luffy. Dan walaupun dalam usianya yang telah tua, Kizaru dilihat sangat susah untuk mengalahkan Rayleigh. Dan sekarang pun Rayleigh dilihat bersenang-senang dan tak bersembunyi pun, tiada hiding walaupun dia merupakan salah seorang dari kru Raja Lanon. Dan Marine dilihat tak berani untuk mengganggu gugat ketenteraman sang Raja Kegelapan Rayleigh. Kalau tadi kita dapat melihat Backman, sekarang ni Rayleigh pula, dan dia langsung tak menyamar jadi orang lain, membuktikan yang dia mampu untuk melawan dan mengalahkan siapa saja dari pihak Marine yang cuba untuk mengganggu ketenteramannya, untuk berjudi dan mencantumkan kemaluannya dengan pelacur-pelacur dekat Sabaudi sana. Even Monkey D. Garp sendiri bagi tahu kalau kita kejar si Dark King itu, kita akan kehilangan ramai anggota dari pihak kita. Lepas tu Garp menambah lagi, adakah kau nak kita berkas dua legenda dalam satu masa? So kat sini je dah membuktikan segerun apa Marine terhadap Rayleigh. Dan mungkin dua legenda yang dimaksudkan Garp adalah, satu for sure is Rayleigh, dan kedua besar kemungkinan adalah Shakuyaku ataupun Shaki. Pasal sebelum ni Shaki pun ada bagi tahu yang dia pun lanun juga 40 tahun dulu kan. Cuba korang komen sikit, siapakah legenda seterusnya yang dimaksudkan oleh Garp itu? Dan di tangga yang pertama adalah Vice Captain dari Rocks Pirate. He is the Golden Lion, Shiki. So seperti mana yang kita tahu, pirate yang terkuat dalam kapal Zebek adalah Kaido, Big Mom, Whitebeard, Shiki dan sebagainya lah. So pada aku, Kaido tak mungkin menjadi Vice Captain atau menyandang jawatan sebagai Vice Captain untuk Zebek. Pada masa tersebut, Kaido just an apprentice sahaja untuk Rocks Pirate. Dan tak mungkin juga Big Mom pasal dia seorang perempuan. Dan compared to Whitebeard dan Shiki, diorang berdua ni lebih tua dari dia. So there is a very high chance yang sama ada Whitebeard atau Shiki yang menggalas jawatan sebagai Vice Captain dalam Rocks Pirate. Cuma pada aku, Whitebeard semasa God Valley Incident sebelum ni, Whitebeard telah mengkhianati Zebek dan fight along with Roger dan Garp menentang Zebek Army. Sebab tu kita boleh tengok yang Whitebeard macam kenalan lama atau kawan baik kepada Roger. Yes, diorang bertarung selama 3 hari 3 malam dekat satu pulau sebelum ni. Tapi pada aku, diorang ni mula berkawan sejak dari peristiwa tersebut, God Valley Incident. Dan sebab tu jugalah kita boleh tengok yang Garp tak beria sangat melawan Whitebeard Pirate semasa di Marineford War. Sebab tu kita boleh tengok yang tak ada luka langsung di belakang Whitebeard semasa hari kemendiangannya. Dan Whitebeard dikatakan tidak pernah lari dari medan pertempuran. Pasal sebelum ni ada teori mengatakan yang Whitebeard lari meninggalkan Zebek seorang-seorang lawan dengan Garp dan Roger. Dan sebab tu jugalah Kaido sebelum ni ada mengatakan yang pakatan dengan
dengan lanun hanya akan berakhir dengan pengkhianatan. Mungkin sebab insiden God Valley, Whitebeard telah berpaling tadah dari Zebek membuatkan Kaido mengungkit perkara tersebut. Dan oleh kerana sekiranya hal demikianlah yang berlaku, aku mengatakan yang Shiki lah Vice Captain yang paling layak untuk Zebek dalam Rocks Pirate, dan Vice Captain terkuat di antara ke-10 Vice Captain yang ada. Shiki malah berjaya mengumpulkan armadanya yang tersendiri lepas kejadian God Valley tersebut, membuktikan bukan sahaja dia memiliki kekuatan dalam bertarung, dia juga memiliki persona yang mampu menarik ramai orang bernaung di bawahnya. Bahkan dia juga memiliki perancangan yang cukup licik dalam menghasilkan Beast Pirates-nya yang tersendiri. Beast Pirate 2.0 telah dia dilihat menantikan dengan penuh ketekunan dan kesabaran eksperimen yang dijalankan oleh Dr. Indigo ke atas haiwan-haiwan untuk dibesar dan digigantificationkan dan dimutasikan. So kalau korang nak tengok sejauh mana kekuatan Shiki, korang boleh klik link kat bawah. Okay, so guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Dan dalam segmen support Nakama First kali ni, aku nak highlight satu IG business nakama kita yang bernama awaknya_studio. Dia banyak menghasilkan t-shirt printing of One Piece character dan hamalah cantik. Banyak desain untuk dipilih dan dijadikan kepunyaan kalian. Ada baju Chopper, Frankie, Robin, Luffy dan sebagainya. So tanda sokongan kita terhadap produk nakama kita, jom kita ramai-ramai memfollow IG dia dan juga kita bermuamalah dengan dia dengan mendapatkan t-shirt yang dia tawarkan. Kalau bukan kita nakama dan pentegar One Piece dan koleksinya, siapa lagi kan? And before I end, sedikit renungan. Apabila umat Islam telah dijauhkan daripada masjid, bererti dia telah dijauhkan daripada Allah. Kerana masjid adalah rumah Allah, tempat turunnya rahmat. Bahkan dalam satu hadis, baginda mensabdakan bahawa dalam banyak-banyak tempat, masjidlah tempat yang disukai oleh Allah dan pasarlah tempat yang paling dibenci oleh Allah. Kehebatan masjid, even melangkahkan kaki ke arah masjid sahaja pun, satu pahala dicatat, satu dosa diampun dan satu darjat diangkat. Bahkan menghirup dan menghela nafas dalam masjid sahaja pun kita memperolehi pahala. Jadi geng, sekarang kita dihalang untuk pergi ke masjid disebabkan wabak yang juga pada aku merupakan satu fitnah yang paling dahsyat dan besar melanda umat ini. Jadi carilah ruang dan peluang tanpa melanggar SOP yang digariskan supaya kita menjadi ahli masjid dan orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi